Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat bertemu pada hari ini, siaran harian ya. Program Tazkirah 5 minit. Tetapi berdasarkan kepada buku beri 2 minit. Kenapa 5 minit? Sebab kalau baca sekejap je, baca sekali lalu tak sampai 2 minit. Tetapi bila nak bagi penjelasan tu, dia mengambil masa sikit lah. Okey. Tapi saya mula pada pukul 6.21, 22 gitu. Jam saya lah. Sebagai persediaan. Tetapi dalam 2-3 minit ni banyak perkara yang boleh saya sampaikan. Ini cerita lah. Hari ni tuan-tuan tengok ya. Semalam kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal topi kopiah Uzbekistan. Cerita bagaimana masjid lebih 1,000 orang solat subuh. Tapi hari ni saya pakai kopiah lain pula. Bagi orang tak biasa berjalan, tak tahu daripada mana datangnya kopiah ini. Cantik kopiah ni lah, cantik untuk saya lah saya fikir. Ini adalah kopiah daripada Oman. Jadi saya pakai kopiah ni pagi ni, saya nak bercerita pasal Oman sikit. Dan isteri saya kata, yang saya ada jubah Oman. Saya ingat awak beli jubah Oman. Pakai-pakai dia kata. Dia orang perempuan, semua benda dia detail. Kan? Jadi saya okey je lah, layan je lah. Baik, ini jubah Oman. Dan saya pergi ke Oman, saya tengok orang Oman ni smart-smart belaka lah. Memang kemas dia punya tu, pakaian dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam saya cerita lah, selalu saya beritahu, nak jemput saya berceramah ni mudah aja. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, jangan bayar saya. Saya dah berjanji dengan Allah SWT, saya mewakafkan diri saya kepada masyarakat. Betul, percayalah. Kalau jemput saya tu tak payah tanyalah berapa nak kena bayar ke apa semua. Memang free of charge. Yang kedua, kalau berceramah, kena sediakan air. Sebab saya cepat haus. Sebab ada kencing manis, darah tinggi, lemah jantung. Dia cakap banyak sikit, memang kering tekak. Syarat yang ketiga, kalau di luar kawasan, kalau saya meninggal, tolong uruskan jenazah saya. Itu je yang saya minta. Yang lain okey, saya sendiri. Baik, jadi bila pergi ke Oman, dia orang tak percaya. Saya kata saya tak bayar, saya belanja sendiri. Tiket kapal terbang, saya bayar, bawa isteri saya. Tapi pada masa tu daripada Madinah lah. Saya ingat dalam tahun 2013 lah. Kalau tak silap saya lah, 12, 13 begitu. Jadi berceramah lah pagi, petang. Jadi time nak balik, orang yang jemput saya tu, saya dah tak ingat dah nama dia. Kalau tak silap-silap, lupa Fauzan lah. Ataupun isteri saya kata nama isteri dia Faridah. Hafizah, budak orang Labis. Jadi kalau dapat kontak saya, musim COVID ni macam-macam kita teringat pada orang. Dan sebelum balik, nak pergi ke airport, dia kata, jom kita singgah dekat Suk. Suk ni pasar. Saya ingat nak suruh kita tengok pasar lah. Saya bukan minat sangat pasar-pasar. Tapi orang perempuan, dia tempat yang menarik lah bagi dia orang. Jadi pergi, saya pun tengok, rupanya ini kopiah orang Oman. Tengok orang Oman kan pakai banyak, dan di kedai-kedai bersusun-susun kopiah ni. Dia kata, Prof, cuba Prof kalau tengok, yang mana Prof Prof suka? Yang cantik bagi Prof. Saya pun, naif. Saya pun kata, ini cantik ni saya ni kata. Dia pun ambil, tengok saiz, dia suruh saya cuba, dia bayar. Saya tengoklah dia bayar. Tuan-tuan tahu berapa ni? 30 dirham ke? 30 dirham ni, Oman, dia punya 1 dirham sama dengan RM8 kita dululah. 30 kali 8, 240. Masya Allah, saya kata. Dalam hati saya, tak apa, ini hadiah daripada kami. Allahu Akbar. Hadiah Rasulullah SAW tak pernah tolak hadiah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih lah. Dan saya berjalan sikit lagi. Kemudian dia beli 1 perfume. Dia kata pada saya, dia kata apa? Prof, perfume ini orang Oman pakai. Memang saya pun ambil cium. Ya Allah, inilah perfume yang saya duk cari selama ni. Tapi nak sebut tak reti. Warna dia tu ada hijau-hijau sikit. Dia punya air dia tu. Ya Allah, pakai tu. Memang sedap betul lah. Memang bau dia tu. Ya Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Tahan lama. Dan dia kata ini hadiah daripada kami. Orang Oman. Orang Malaysia di Oman yang hadiahkan. Masya Allah. Saya terima kasih dan sampai sekarang saya terkenang perjalanan kami ke Oman. Dan Oman ni kami, ialah subuh tak boleh tinggal kan, solat berjemaah ni. Solat di masjid.
Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam, aku nak cari rumah-rumah di sekitar ni yang tak datang solat berjemaah di masjid, aku nak bakar rumah dia. Nak tahu orang tu beriman ataupun munafik, kau tengok solat isyak, tengok solat subuh, dia solat ke mana. Yalah, itu zaman dulu ada orang munafik kan. Sekarang pun, benda yang sama juga yang akan dilihat. Kita semua, kita nampak kita semua orang Islam begitu. Jadi ini perbandingan ya. Jangan silap faham ya. Ini perbandingan. Jadi bila pergi solat di masjid di Oman, dia lain sikit. Dia lain sikit cara-cara dia. Takbir ke apa ke, kemudian cara dia tak ada macam ni. Dia straight, tegak macam tu je. Saya pun tanya yang bawa saya tu, dia orang ni mazhab apa Oh, dia orang ni Ibadi, dia kata. So barulah saya tahu ada lagi nama. Selain Syafi'i, selain apa Hambali, selain apa ni, ada Ibadi. Ya, 90% penduduk Oman Ibadi. Dia di sebelah, barulah kita buka buku, study. Apa dia Ibadi? Itulah ilmu datang ni melalui pengembaraan. Masya Allah. Okey, dah pukul 6.25. Kita mula tazkirah kita, tazkirah 5 minit. Tajuk daripada beri 2 minit. Ini hari yang ke-5 ya. Tajuk dia berbuat baik. Tuan-tuan, kita disarankan buat baiklah pada orang. Jangan buat jahat. Itu asaslah pergi mana-mana. Kalau orang buat baik kat kita, kita buat baik dengan orang, kita lebih lagi buat baik pada orang. Pasal apa? Macam Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Kalau orang bagi salam, engkau mesti jawab lebih mulia daripada itu. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Dan saya banyak berjalan, saya banyak duduk Madinah, duduk macam-macam lah dalam pekerjaan ni. Sarawak pun dah duduk. Orang Sarawak, ada orang Sarawak ya pagi-pagi ni? Masya-Allah, subhanallah. Kami pergi ke Sarawak, orang Sarawak, orang kampung Sungai Bedil. Kalau siapa yang daripada Sungai Bedil, kami duduk di Sungai Bedil tu. Orang Sarawak ni terkenal dah loket dia, kedekut dia dengan resepi kek. Minta maaf lah, orang Sarawak memang pandai buat kek apa semua. Tapi minta resepi kan dia, memang tak baginya. Orang tahu. Itu sebab dia punya tradisi tu, dia jaga betul-betul tu. Tapi kami duduk sebelah, orang jiran dekat-dekat tu, Roza pun masak juga kek. Dia masak kek coklat, kek moden. Masak. Bau dia semerbak dekat jiran-jiran dekat. Tuan-tuan, orang jiran kami tanya, masak apa tu? Okey, akak mai kak. Dia pun potong kek tersebut bagi pada jiran. Dan jiran tu cium, ya Allah sedapnya. Dia kata, nyaman gila. Nyaman gila orang Sarawak kata. Akak nak resepi akak? Boleh ke? Dia terkejut. Roza tanya dia, nak resepi tak? Roza pergi ambil tulis, bagi kat dia. Besok, dia tanya, awak nak tak resepi kek hati pari? Serta-merta kebaikan yang kita buat sikit je bagi resepi kek telah mengubah jiwa jiran kami tersebut. Masya Allah. Sebab itulah. Alah, mana ada istilahnya orang kata, saya pernah dengar bab makan ni, orang kata apa? Tok guru saya kata tak boleh bagi pada orang ni. Dia ajar saya seorang je. Engkau jangan ikutlah yang itu. Mengarut tu. Bayangkanlah kita kita belajar Quran, kita kata aku tak boleh ajar ni kat engkau ni yang bacaan macam ni sebab tok guru aku kata jangan ajar orang. Benda tu fikir common sense lah. Orang ni, ya Allah subhanallah, buatlah kebaikan sedikit. Tetapi yang saya nak rujuk pada hari ini, surah An-Nisa, ya, ayat 36. Allah kata apa? Dan beribadatlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutunya dia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh. Kenapa dia kata dekat dan jauh? Sebab itu bergantung menunjukkan lokasi itu penting pada bab inilah. Rakan sejawat. Lagi, orang musafir yang kesusahan dan hamba yang kamu miliki. Yang hamba ni tak tahulah kita ada ke tidak. Sekarang dah tak ada kot. Tetapi nombor satu apa? Kedua ibu bapa. Masa musim COVID-19 ni, macam contoh saya lah, adik-beradik 12 orang. Kena tengoklah. Siapa ni? Ada yang tak boleh, yang kena tak ada gaji. Ada ramai orang tak ada gaji ni. Adik-beradik kena tengoklah. Itu mereka yang hampir. Kemudian macam-macam lah.
kami di sekitar ni ada pelarian daripada Syria lah. Mereka ni bermusafir. Ya Allah, terdampar lah tu di sini. Sebab tu saya tubuhkan tabung COVID-19 untuk saya nak tengok jiran-jiran tetangga saya yang terdampar ni. Terutamanya mereka yang bermusafir ni. Orang Malaysia ni banyak dah tabung-tabung yang itu. Orang tanya saya lah, pasal apa Prof tak buat tabung? Biasa buat tabung untuk ni. Kata saya ni, saya tengok keadaan. Kalau dah ada banyak, mari saya kata cadangkan tabung COVID-19 yang apa ni national punya tu. Banyak orang buat tu kan. Don't more kat situ. Baik. Tuan-tuan, Masya-Allah, subhanallah, Allahu akbar. Yang pertama sekali, kebaikan kepada ibu bapa. Ambil satu je, 5 minit ni ambil satu je. Kebaikan pada ibu bapa. Kita boleh buat kebaikan pada ibu bapa dari masa dia hidup lagi sampai dia mati. Sampai dia meninggal. Ini Roza selalu marah saya lah. Mati. Allah, saya ni orang besut. Kasar sikit. Orang Johor meninggal yang. Allahu akbar. Okeylah, saya ikutlah. Sampailah ibu dan mak kita meninggal dunia. Kenapa? Sebab apa? Ada hadis mengatakan bahawa apabila umat Nabi Adam ini meninggal, dia tinggalkan 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga, anak yang soleh dan solehah. Tolonglah jadi baik-baik pada ayah dan ibu kita yang dah tak ada ni. Orang tua-tua semua yang dah umur 50. Follower saya ramai yang tua-tua ni, 40, 50. Mak ayah dah meninggal. Tolonglah berbuat baik kepada ibu bapa dengan cara menjadi anak yang soleh ataupun anak yang solehah yang mendoakan ibu bapa dia. Macam mana nak buat tu? Asas dia mudah aja. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Aurat, jagalah aurat betul-betul. Semayanglah di awal waktu bagi orang perempuan, orang lelaki. Semayang awal waktu, pergi masjid, pergi solat berjemaah di masjid, ajar anak-anak lelaki kita. Itu secara tak langsung menjadikan kita ini gambaran kepada anak yang soleh. Lepas tu berdoalah pada ayah dan ibu, tiap-tiap hari kita berdoa. Berdoa ni semua orang kadang-kadang berdoa, tetapi belum tentu lagi dia anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Jadi, ambil contoh yang mudah lah. COVID-19 ni duduk berkumpul ramai-ramai ni. Allahu akbar. Ajar anak-anak perempuan kita tu masak. Bawa ke dapur masak tu. Ajar satu-satu. Pasal apa? Bila kita mati besok, dia jadi ilmu yang bermanfaat. Yang diamalkan hari-hari. Dia kahwin besok, dia mesti masak punya lah. Dia akan teringat tuan. Dia akan teringat. Ini mak aku ajar ni. Amirul, dia belajar, dia masak kan. Dia masa duduk di Sudan, dia telefon mama dia daripada Sudan. Mama, macam mana mama buat nasi goreng mama Masya Allah. Menangis Roza. Menitis air mata. Anak duduk jauh, teringat pada mama dia kerana masakan dia. Sekarang ni kami bertiga di rumah. Sofia, 17 tahun. Hari-hari dia yang masak. Sekejap, Mama, ni macam mana ni Mama? Mama, macam ni macam mana? Mama dia pun bangun pergi ajar. Dan saya kata, ya Allah Sofia, sedapnya masak. Pujilah sikit, sengih. Tetapi, suatu hari nanti, insya-Allah bila dia dah kahwin, dia akan masak benda yang sama untuk suami dia. Dia akan masak benda yang sama untuk, Masya Allah, subhanallah, untuk anak-anak dia. Sikit lagi ya, 1 minit 2 lagi. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit lah. Ada seorang sahabat saya ni, Masya Allah, kenalan lah. Kami masa di Madinah dulu, kalau orang yang biasa berkunjung ke Madinah, dululah masa kami duduk di Madinah ni, ramai yang datang ke rumah kami sebagai tetamu. 95% kami tak kenal. Dan datang ke rumah ni, kerana saya offer, siapa yang orang Malaysia datang ke Madinah nak datang rumah saya, kontak saya, ni nombor saya. Masuk TV tu dalam majalah Anif pun sebut tu. Jadi ramailah sebab saya punya followers yang baca buku Travelog Haji Mengubah Sepandai Iman dah lebih 1 juta orang. Jadi diorang ni saya tak kenal, diorang kenal saya. Jadi beritahu nak datang ke rumah. Saya tunggu dia lepas isyak di Masya Allah, di tandas tu, ruang tandas orang ambil uduk nombor 11. Sampai sekarang saya terkenang tu. Jadi bawa pergi ke rumah. Jadi sampai di rumah saya, isteri saya kata, tuan-tuan duduk sekejap, saya nak masak. Roza masak nasi Arab tiap-tiap malam. Sementara nak tunggu masak nasi Arab, Gidra, Roza punya dia punya dia belajar kat sana tu, ilmu manfaat tu. 40 minit. 40 minit saya bagi tazkirah. Tu ramailah tu. Kalau tidak beribu, beratus-ratus orang yang pernah hadir ke rumah kami di rumah kecil di Jabal Uhud tersebut. Baik, saya kata pada Roza, yang tak payahlah masak nasi Arab tiap-tiap hari, letih awak.
Masak je lah mi goreng ke apa semua, orang datang. Bukannya apa ni nak makan apa ni. Dia orang datang nak ziarah kita. Yang dia orang ni daripada Malaysia. Datang ke Madinah. Mi goreng ada kat Melaka. Mi goreng ada dekat Shah Alam tu. Yang nasi Arab yang dia orang tak pernah makan. Jadi saya pun diamlah. Okeylah kalau macam tu. Roza masak nasi Arab tiap-tiap hari. Untuk meraihkan tetamu. Maklubeh, Gedra, Ozi, macam-macam. Sadiq tak pernah. Baik tuan-tuan. Kemudian kami balik ke Malaysia. Nak jadikan cerita, Amirul, anak kami nombor 3, bekerja di Madinah. Tiba-tiba dia hantar gambar. Ayah, anti, ni, tak payahlah saya sebut nama. Anti ni jumpa Amirul, dia ajak makan malam di Oberoi Hotel. Oberoi Hotel ni tempat raja-raja je duduk situ, mahal. Tempat orang banyak duit je. Dia pun tunjuk gambar, tunjuk gambar tu kan. Saya tengok belakang tu Mizan ada. Tengku Mizan ada, Sultan Terengganu. Itulah dia. Orang kaya ni yang jemput Amirul ni. Saya pun tulislah dalam Facebook, saya hantar mesej personal. Saya kata, Puan, terima kasihlah kerana meraihkan anak saya di Madinah. Dia jawab apa? Prof tak tahu, tak ingat. Saya tahun 2013 menunaikan haji. Dia kata menunaikan umrah ke haji, saya tak ingat tu. Dia kata, Prof, saya pergi rumah Prof anak beranak. Prof, Kak Roza masak nasi Arab. Sedapnya. Saya terkenang-kenang, dia kata. Dan Prof tak kenal saya. Dan bila Amirul ada kat sini, saya... Masya Allah, tuan-tuan. Kita buat kebaikan pada orang, bukan saya nak cerita saya buat kebaikan, tetapi sebagai motivasi. Bahawa yang akan menerimanya, bukan kita. Mungkin anak kita. Sebab itu kita kena Allah Akbar. Buatlah semata-mata kerana Allah. Jangan kerana nak menunjuk, kerana nak riak, nak takbur, nak sombong. InsyaAllah, Allah pandang. Apatah lagi kalau kita buat kebaikan secara umumnya semata-mata kerana Allah. Besok Allah akan balas kita dengan segala kebaikan. Paling tidak pun satu kebaikan, Allah ganda 10. Tapi ada yang 500 kali, ada yang 1000 kali, ada yang 100,000 kali kebaikan yang kita buat. Okey tuan-tuan, masa dah cukup. InsyaAllah. Hari ni penat sikit. Semangat. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi besok pagi. Setiap pagi ya, saya akan masuk dalam pukul 6.20 lah. 6.20, 21 untuk bercerita. Hari ni kita bercerita pasal Oman. Besok kita pergi negara lain pula. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.